rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara-saudari ahli majlisul ilmi di Masjid Al-Haramain yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita ataupun majlis ilmi kita pada pagi hari ini, kita masuk pada permulaan ambil hidayah daripada Al-Quran Al-Karim yang Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surah Al-Qasas, hubungnya dengan kehidupan kita di dunia memang sebagai satu perjalanan yang agaknya sebentar bagi umur hidup manusia. Tapi kalau kira umur dunia memang menjadi satu perjalanan yang begitu panjang manusia daripada generasi ke generasi yang baru. Bermula daripada manusia iaitunya Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam sampai ke akhir orang yang akan hidup di atas muka dunia. Agaknya panjang umur dunia ni. Tapi umur manusia, utamanya umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi bersabda di dalam satu hadis, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umur umat aku ada di antara 60 sampai 70, dan sedikit orang, jarang orang yang nak panjang ataupun lebih daripada umur 70. Kalau ada pun maknanya ada tak ramai lah. Sebab tu kita mari ke dunia ni, Allah Subhanahu wa taala beri nikmat yang begitu banyak. Nikmat yang paling besar sekali iaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Nah, nikmat Islam dan nikmat iman adalah satu kurnia yang Allah Taala beri kepada kita yang tak boleh kita nak pergi tolak banding, nak pergi banding, nak pergi letak harga katanya berapa nikmat iman Islam ni tak boleh. Ini kita kena syukur kepada Allah. Yang keduanya, kita kena syukur Allah Ta'ala buka hidayah, buka pintu hati kita nak kepada pengajian agama, rasa kasih kepada Allah, kasih kepada Nabi, kasih kepada ajaran agama, dan berasa nak amal. Kalau ni benda susah belaka ni, bukan benda main-main, bukan benda perih-perih. Nah, sebab ramai juga diangkat di antara orang-orang Islam kita yang masih lagi Tuhan tak buka pintu hati, tak beri hidayah. Bukan tak cerdik tu. Nah, setengah-setengah orang lebih cerdik daripada orang mengaji biasa-biasa. Tapi Allah Taala tak buka lagi hidayah kepada dia. Kita berdoa lah, harap katanya mudah-mudahan satu detik, satu masa sikit lagi Allah buka hidayah, boleh orang-orang Islam semua ni dapat faham yang sebenar gapokah dia Islam, gapokah matlamat hidup di atas muka dunia. Nah, sebab dunia ni yang Allah Ta'ala bagi kepada kita semua adalah bentuk sementara, tak ada kekal walaupun sikit. Yang kekal abadinya iaitunya perbuatan kebaikan kita. Tu hak kekal. Tu galiknya ia tak nampak. Galiknya pasal amalan perbuatan hak kita dak buat, ia tak nampak. Nampak mana tu? Nampak di akhirat sikit lagi. Galiknya kalau lah nampak di dunia ni, ia habis, ia lisuh di dunia. Sebab apa? Buat nak tunjuk-tunjuk kat orang, buat tekah rajin malah tak buat. Nah, buat nak ke nama nak biar orang sebut-sebut nama dia, dia boleh dah di dunia, tapi di akhirat sikit lagi kosong, tak ada apa sekarang, gelonggong habis.
Tapi kita orang Islam ni kita faham katanya hidup di dunia walaupun dengan usaha yang agaknya kena guna gerai, kena guna tenaga, guna duit, guna usaha, masya-Allah. Tapi kita harap katanya ada akhirat, ada masa depan bagi kita. Kalau sekiranya tidak ada akhirat, tak ada semangat kita buat amal. Nak buat sikit, buat banyak, supaya mati habis. Tuhan tak ada kira gapo. Dia berasa katanya tak ada semangat kita duduk atas dunia. Tapi dengan sebab adanya akhirat, nah, kena melalui mati, duduk dalam kubur, bangkit sikit lagi di akhirat, maka balas hak kita duk buat di atas muka dunia ni akan nampak di alam sana, alam akhirat. Sebab tu belum pada saya nak masuk di dalam ayat 60 dalam suratul Qasas, saya ambil dulu dah satu ayat yang Allah Ta'ala firman di dalam surah An-Nahli, ayat yang ke 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Suratul Nahli 97. Maksudnya, barang siapa mengerjakan amal soleh, baik lelaki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Gapo tu kehidupan yang baik? Iaitunya kehidupan yang maknanya kehidupan dalam Islam dan pahala yang banyak, tu bersama dengan kebaikan yang adanya pada iman seseorang. Lepas tu, dan sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Ni Allah Ta'ala janji kepada kita, siapa yang beriman, beramal soleh, lelaki ataupun perempuan, maka hidup dia di atas muka dunia ni adalah hidup yang baik, hidup yang tenteram tenang, maknanya dipimpin, dibimbing oleh Allah Ta'ala winapa benda-benda hak baik. Kecek pun kecek, molek akhlak berjuru, bahasa nak amal hak sahih. Nah, tak saya dok pergi buat amal hak bid'ah, karut, khurafat, fikir-fikir hak tak molek. Ni Tuhan janji siap-siap dah. Lepas tu wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Hak ni adalah urusan akhirat, dan kami akan balaskan kepada mereka, berikan kepada mereka apa ni, balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Buat sikit tapi boleh banyak. Ini kita yakin dalam Islam kita ni, kita buat sikit ya, tapi pahala dia berlipat kali ganda. Baca sikit tapi pahala banyak. Amal sikit, pahala dia banyak. Saya misal mudah-mudah dah untuk nak pergi kepada ayat yang ke-60 suratul Qasas ni. Cuba kita gambar satu hadis. Saya maksud dia dah. Kita semaya Isya dengan subuh berjemaah. Nabi raya katanya orang semaya Isya berjemaah, pahala dia serupa dengan dia qiyamul lail sekerat malam. Siapa yang semaya subuh jemaah pula, pahala dia serupa dengan dia qiyamul lail sepanjang malam. Gambar dah. Tengok. So, kita ambil air semaya pula. Tiap-tiap kali kita ambil air semaya dengan kita basuh sempurna molek,
air duk titik. Nabi rakyat katanya walaupun siapa di kuku titik hak sutai sekali titik, tanda katanya itu adalah dosa duk luruh. Tengok, siapa yang jabat saleh antara laki dengan bini ataupun dengan saudara-saudara dia, selama mana tangi duk pegang tu, selama tu lah dosa duk luruh. Utamanya laki bini pegang tangi, tanda katanya kasih sayang. Anak dengan mak, anak dengan pak, jalan belakang tu dosa duk luruh. Kita dalam Islam ni tak ada kita nak pergi banding pahala yang Allah Ta'ala akan bagi kepada kita. Ni adalah hidup atas dunia belakang. Hidup masa kita duduk atas dunia, kita faham, kita ngaji, kita amal, akan boleh kepada kita berlipat kali ganda banyak apa yang disediakan oleh Allah Ta'ala kepada setiap hambanya. Pas tak berasa geliga lagi kita duduk dalam Islam. Geliga besar. Sebab itulah orang yang duduk dalam Islam dah gi faham pula, gi ngaji reti, patut amal pula. Oh, orang tu kan. Inilah sebab tu kita kena berasa jelira, kena berasa sedap duduk dalam Islam. Nah, saya bisa lagi sebut gapo-gapo hak ingat, iaitunya 3 perkara yang Nabi pesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah katakan, kekasihku pesan kepada aku 3 perkara, jangan tinggal. Yang pertama, semaya duha tiap-tiap hari. Yang kedua, puasa pada 3 hari bulan cerah. Hari yang ke-13, 14, 15 tiap-tiap bulan. Kalau tak say puasa hari Senin, Khamis pun pilih 3 hari turut-turut hari hak bulan cerah. Yang ketiga, suruh semaya witir belum pada nak tidur. Sama ada nak tidur di awal malam ataupun nak tidur juga, nak tak pada lepas pada semaya tahajud. Nabi jawab lagu tu, dia semaya tahajud lama, baru lepas ada semaya witir, dia duduk sebentar, maknanya tak kepala. Wipat sekodar katanya, bawa dekat-dekat orang nak bayar subuh tu, jaga saja. Maknanya sudah semaya witir dah. Itulah yang Nabi pesan kepada pokok sahabat, banyak perkara. Ni hasil daripada kita duduk atas muka dunia. Tapi apabila mari ayat hubungi dengan dunia, jadi kita nampak supaya dunia di sisi Allah Ta'ala ni tak ada harga. Bagi siapa tu? Bagi orang yang tak pandai guna umur dia di dunia. Bagi orang yang duk turut hawa nafsu, siapa kau dunia telah dia. Hak ni lah yang Allah Ta'ala royak di dalam Quran dia. Orang yang halobo tamu, tak pandai guna kebenaran dunia, maka Allah firman di dalam suratul Qasas ayat yang ke-60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairun wa abqa afala ta'qilun. Maksudnya dan apa sahaja yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia dan perhiasannya. Sedangkan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu mengerti? Tuhan tanya, "Bapa kamu tak erti kau lagu mana? Afala ta'qilun?" Maknanya kenapa kau kamu tak guna akal fikir? Di sini bila kita perhati ayat ini secara umumnya,
apa sahaja yang Tuhan beri kepada kita pasal ke dunia Tuhan rakyat selalu katanya famata'ul hayatid dunya. Hak tu adalah apa ni, kesenangan hidup di dunia dan perhiasannya. Hak kita ada zahir ni lah, duit, nah, kereta, rumah, pangkat, kenama semua tu adalah perhiasan supaya duk main-main. Duk main benda tu, dia tak kekal dengan kita. Tapi wa ma indallahi khairun wa abqa. Tetapi apa yang ada di sisi Allah Taala adalah lebih kekal dan lebih baik. Gapo tu? Kita ambil benda dunia juga kita guna, tapi untuk agama Allah, untuk kebaikan diri kita kekal sampai bila-bila. Tapi kalau sekiranya kita buat hanya untuk ke dunia maka dia jadi dunia, dia tak kekal kepada kita, tak akan jadi pahala kepada kita. Bukan arti ayat ni Tuhan nak suruh kita tahu dunia, tak se dunia semata-mata nak kepada akhirat sampai kau tak padu ke dunia tak padu kepada kerja, tak padu kepada orang, anak bini pun tak cara apa sekarang, nak semata-mata ibadat semaya mengatik. Itu bukan. Ni adalah Allah Ta'ala royak beberapa perkara di dalam berapa ayat di dalam Quran hubungi dengan ke dunia Sebab tu duduk di kita sendirilah nak pakai dunia ni, nak pakai macam mana nak jadi molek, nak jadi kena. Dalam suratul Qasas juga, iaitunya Allah Ta'ala sebut Qarun. Qarun ni ayatnya ayat yang ke-70 ni. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah, dan seterusnya. Siapa banyak ayat-ayat lepas pada tu, iaitunya hubungi dengan Qarun yang ditegelar ke dalam tanah dengan sebab apa tu? Sebab takabur, sebab angin tak keluar zakat dengan harta benda dia. Dia ni waris Nabi Musa juga. Nabi Musa riwayat kepada dia, "Hei Qarun, mung kaya dah lah ni. Dulu dia orang miskin, tak ada duit, tak ada, sekarang habuk. Tapi pergi minta supaya Nabi Musa berdoa ke dia. Nabi Musa terang dah dia, nasihat dah. Beringat-beringatlah Qarun. Mung kaya nanti ingat, mung takabur ke. Tak apa. Tolong berdoa. Alhamdulillah, Nabi Musa berdoa. Mulalah Qarun ni kaya sikit-sikit dengan kepandaian yang Allah Ta'ala beri kepada dia, sehingga royak di sini Allah Ta'ala royak di dalam ayat yang ke-70 ni iaitunya anak koci dia saja. Nah, iaitu inna mafatihahu latanu bil usbah, iaitunya apa ya terjemah sini, harta yang sangat banyak yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Anak koci itu kena akad puluh-puluh orang. Dalam tafsir Al-Qurtubi rakyat katanya, anak koci saja tu bukan mah perak duit dah je. Anak koci ni kena tok atas belakang uta 70 ekor uta tu tak habis lagi anak koci. La ilaha illallah. Tak ada dah kuasa atas dunia ni. Orang kaya sampai ke anak koci saja tu tok atas belakang uta 70 ekor uta tak habis lagi anak koci. Kita anak koci 10 kadang-kadang kalau tengok hok ni hok mana ni tak ingat dah ni. Kena duk tengok semua. Hok mana gedang mana pitu mana, sikit ya kita. Tapi akhir sekali Allah Ta'ala royak di dalam Quran ni juga, akhir sekali
fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard, ayat yang ke-81. Dan kami tenggelam, nah, maka kami benamkan dan dia iaitunya Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi. Tergelar bumi makan. Hanilah nak ayat katanya manusia yang ditipu oleh hawa nafsu dia sendiri dan tamak kepada ke dunia akhir sekali hancur turun masuk dalam tanah sikit. Mula daripada zaman Nabi Musa dulu, hari ni umuh dia, harta benda dia masih lagi duduk dalam tanah. Siapa kau orang gelar, orang kata kan harta Qarun. Nah, harta Qarun dia temu gapa-gapa dalam tanah, orang katanya yalah tu harta Qarun. Tu padahal Qarun tu mati di Mesir tu. Gitulah. Orang yang terikat dengan ke dunia banyak sangat sampai kau lalai kehidupan di dunia, tak kena ajaran-ajaran yang sebenar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ikhwah, saudara-saudari ahli majlisul ilmi yang dikasihi sekalian, Allah Ta'ala dia nak uji banyak kehidupan manusia di atas muka bumi ni. Dia uji dengan kebaikan dan keburukan. Ada hak baik, ada hak buruk. Semua tu adalah nak tahu katanya setakat mana kau manusia ataupun orang tu boleh sabar, boleh tabah hati nak duduk atas muka dunia ni, pandai guna umur, guna masa, guna cara, cari benda hak sebenar. Masya Allah. Sebab tu satu hadis yang Nabi SAW cerita kepada kita di sini, la yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah Ta'ala wa ma alaihi khati'ah. Nabi ayat katanya sentiasalah Allah Ta'ala nak uji diri kamu, orang lelaki, orang perempuan yang beriman pada dirinya, harta bendanya dan anak-anaknya, sehingga dia mati jumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan apabila dia sabar sungguh, pandai sungguh guna hidup dia di atas muka dunia dengan diri dia, harta benda dia, anak-anak dia dan semua perkara. Wa ma alaihi khati'ah, tujuannya Allah Ta'ala nak ampun dosa, nak jumpa dengan Allah Ta'ala tak ada dosa walaupun sikit. Ni tengok balasan bagi orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, Nabi ayat lagi, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa al mu'min. Ada lagi dah, saya nanti baca sekali lagi. Nabi ayat katanya sangat heran bagi urusan orang-orang yang beriman. Semua hijau dalam hidup dia adalah baik belaka. Tengok, baik molek belaka. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Benda ni tak akan boleh kecuali boleh kepada orang mukminnya, orang yang beriman. Orang yang tak ada iman tak boleh benda ni. Nabi pun royak, in asabathu sarra syakara. Bila dia boleh kesenangan, dia selalunya syukur, terima kasih. Wa fakana khairan lah, ini adalah lebih baik bagi mereka. Maknanya siapa-siapa yang terima kebaikan kena syukur. Sama ada sebut ataupun tunjuk katanya kita ni syukur kepada Allah Ta'ala. Nah, sebab tu orang-orang dia buat makan kan? Dia boleh sesekara apa awas nak bewah. Ya tempat-tempat Melayu kita ni jangan hidup kosek puyuk nasi kawah-kawah. Tu tak. Ya kena bewah makan ramai-ramai. Alhamdulillah syukurna. Lepas tu soal lagi, wa in asabathu darra sabara. Bila kena bala, kena ujian, dia selalunya sabar. Alhamdulillah fakana khairan lah. Ini adalah Nabi riwayat katanya, itu adalah baik bagi mereka, bagi dia, bagi orang yang beriman. Sebab tu syukur dengan sabar ni Allah sangat besar.
dalam kehidupan setiap orang Islam di atas muka dunia. Nah, habis situ. Nabi royak so lagi. Ni duduk dalam kitab Dalilul Falihin ni. Nabi royak so lagi, inna dunya khulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia manis dan hijau. Ni dua-dua ni orang duduk belakang ni. Manis, hijau. Banding katanya dunia ni duk tarik. Duk tarik hati orang, perasaan orang. Siapa kata tak say manis? Tu bukan manis supaya ngasaka, supaya dengan benda-benda manis tu tak. Tapi goliknya benda manis, orang kena, orang sedap makan. So lagi khadiratun, iaitu hijau sedap mata manis. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Nabi pun royak lagi katanya, Allah lah yang letak mung manusia atas dunia. Dan latih mung di dunia supaya kamu kerong dunia, jadi maju dunia. Jangan hidup baik tolong dunia tak boleh. Kena maju. Manusia ni Allah Taala cerdik bijak. Lepas tu fayanzura kaifa ta'malun. Allah duk perhati. Maka dia di sini maknanya Allah melihat, perhati, kira apa sahaja yang kamu duk buat. Kira habis. Hak duk kecek, hak duk buat, duk bangun, duduk gi situ, gi sini, wak tu ni semua masuk habis. Hak ni lah yang dikatakan amalan. Bukan arti amal tu duduk di semaya saja dak. Tapi semua gerak-geri hijau kita Tuhan kira habis. Tuhan pun itu Nabi pun pesan, fattaqud dunya. Ittaqu ni, ittaqu semua kita dah dengar dalam khutbah dah. Ittaqullah. Takutlah kamu kepada Allah. Tapi dalam hadis ni fattaqud dunya. Beringat-beringatlah kamu akan dunia. Tak boleh terjemuh takutlah kamu kepada dunia. Kena terjemuhnya beringat-beringatlah kamu akan dunia. Wattaqun nisa, dan pesan kepada orang jatuh, beringat-beringatlah kamu hei orang jatuh dengan orang tino. Nabi rakyat lalu dah. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sebab fitnah, awal-awal fitnah yang berlaku di zaman Bani Israel zaman dulu adalah berpucuk dengan sebab orang perempuan, orang tino. Orang jatuh bunuh habis. Rusak habis orang jatuh dengan sebab apa? Leliam orang tino sampai ke orang jatuh longlai. Bunuh habis amal ibadat, hijau, tugas tanggungjawab. Sebab orang tino duk gi buat fitnah ataupun duk gi daya hati sampai ke orang jatuh penuh dalam kehidupan dia. Ni tengok ke dunia juga ni. Sebab itulah bila kita tengok beberapa ayat Quran dalam hadis kusupo, tengok Tuhan dia suruh kita duduk di atas dunia, suruh kita pandai-pandai. Pandai guna hidup kita di dunia. Jangan sampai ke turut nafsu dan dunia ni duk heret kita. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah kehidupan dunia yang duk khianat ataupun duk tarik kamu tu, menipu, dapat menipukan kamu. Ni tu hafsah dalam Quran dia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Janganlah sampai ke syaitan iblis, termasuknya manusia yang duduk heret tarikmu dapat menipu, memesongkan kamu. Ni hidup kita atas dunia. Sebab tu kita duk mengaji ni kena dah ni. Sama ada duk mengaji seminggu sekali ataupun duk dengar kok masjid-masjid orang-orang duk mengajar kok radio kok gapo. Yalah ni untuk nak kita pakat sedar dalam hidup. Tak sewi dunia tarik kita, tak sewi syaitan iblis tarik nafsu kita pun jadi secocok
Secocok molek dengan gapo hak syaitan dengan iblis dak nak. Auzubillah min zalik. Sebab itulah beberapa hadis yang Nabi royak kepada kita dan Allah Subhanahu Wa Taala royak di dalam Quran kena kan? Kena atas diri kita kalau sekiranya kita nak sungguh dan kita patai lari sungguh. Nak hak molek dan patai lari hak tak molek. Ada sikit lagi satu doa. Nah, kalau saya tak tulis bagi pun tak ada gapo dah. Satu doa yang Nabi SAW ajar kita. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Pak kelima. Nah, Nabi ajar kita ni, Nabi baca Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku minta denganmu al-huda, iaitunya petunjuk. Hak ni lah kita duk minta semua supaya Allah Taala tunjuk ke jalan yang benar dalam hidup kita ni. Tak sewi punuh, tak sewi tergelar, tak sewi gelecoh, hilang daripada ajaran yang sebenar. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa. Yang keduanya mintalah ya Allah ketakwaan, takut kepadamu. Takut sungguh ni. Mengaji pak faham amal takut kepada Allah. Wal afafa, dan afiat ataupun apung dosa, maaf kan? Kita ni ada salah belaka kan, ada salah, ada silap, utamanya dengan Allah Ta'ala. Kita minta selalu wal afaf, iaitunya ya Allah aku minta denganmu petunjuk jalan yang sebenar, takwa, wi maaf, dan akhir sekali wal ghina, dan mitanya kaya. Mula orang tanya selalu, weh boleh kau minta kaya? Oh boleh dah, Nabi sendiri minta. Nabi tu tak apa lah, diri dia sendiri dah ada dalam satu doa. Dia minta dengan Allah ni hak khah. Orang lain agaknya jangan pergi minta serupa dengan hak Nabi minta dalam doa. Nabi minta katanya, ya Allah jadikanlah aku ni orang miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkanlah aku dalam golongan orang-orang miskin. Sebab apa? Hak ni khah untuk Nabi. Tapi bagi kita, boleh tak kita minta hari-hari, ya Allah miskinkanlah aku? Kalau gitu tak ada kena kerja. Bangun pagi duduk dia, orang tanya, loh kerana tak pergi kerja hari ni? Kawan dia minta doa semua nak pergi miskin. Apa? Nak makan ambil mana? Nabi dia minta lagu tu khususiat dia. Maknanya hak ni hak tu hawi kepada dia. Sebab apa? Nabi walaupun zahir dia miskin, tapi batin dia kaya. Batin dia kaya. Dia boleh harta banyak daripada harta rapasan perang. Tu pun rapasan perang ada boleh ke dia banyak. Dia bagi kepada orang-orang miskin. Dia bagi. Dia tak semilik. Kita biasa dengar ada setengah-setengah sejarah, kadang-kadang Nabi duduk tidur, acu tak kepala. Dia diingat katanya ada lagi duit emas duduk taruh di bucu tu. Dia jam lagi bangun pak tu ambil, pergi panggil orang-orang miskin. Mari. Ambil ni. Ambil duit ni. Pergi guna pagi esok pun tak apa, guna selalu pun tak apa. Nak ayat katanya Nabi ni dia tak semilik dalam hidup dia ni harta benda yang banyak. Dia hidup ni pasal hidup biasa-biasa, boleh makan, boleh minum, walaupun habuai dia harta benda dia banyak. Pas cuba kita gambar masa mula-mula Nabi jadi rasul, kaya dia, harta dia banyak. Sebab apa? Sebab dia tok lelaki kepada Siti Khadijah. Ayah sungguh. Bahawa Khadijah mati itulah duk tak lama Nabi pindah pergi ke Madinah. Tu pun di Madinah, Masya Allah, orang pakai duk bui kepada Nabi dah. Bukan Nabi minta dah.
Jangan faham katanya nak Nabi duk minta orang duit ya malah kerja, jangan. Hak ni adalah panas herong kepada Nabi. Tapi orang ni berasa semat cai dengan ikhlas sungguh beri hadiah kepada Nabi. Nabi ambillah kita beri hadiah kepada Nabi. Nah, beri makan minum beri banyak orang duk beri kepada Nabi. Tu pun bukan Nabi milik belaka dak. Ya kadang-kadang ambil hak orang beri, dia beri kepada orang pula. Dia beri kepada orang miskin, orang apa. Ning hati murah dia. Sebab tu kembali kepada doa yang kita dengar saat ni dah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Pak kelimuh ni kalau boleh kita kena ngapa. We ingat dan minta semua. Ya Allah, tunjukkanlah aku minta denganmu apa? Petunjuk jalan yang sebenar. Ketakwaan takut kepadamu. Kemaafan maknanya muwi maaflah kepada aku ataupun muafiahlah kepada diri aku, hidup aku ni. Dan kekayaan yang aku minta denganmu. Minta we jadi kaya kita. Sebab tu Nabi raya katanya dalam satu hadis lagi, saya mari hari ni dah kecek benda-benda hak kita biasa mengaji belaka supaya ada upah mengaji. Iaitu apa? Nabi katanya hampir-hampir orang fakir ataupun orang miskin itu akan jatuh kufur. Ingat tak? Orang dah apa ni fakir doh, tak ada duit nak makan, tak ada gapo nak dalam kehidupan dia. Ni Nabi ayat katanya kadang-kadang hampir-hampir nak jatuh murtad ataupun nak jatuh agama. Bagi orang yang tak ada sungguh nak makan, lepas tu kan ikut orang heret. Orang heret dia jadi gapo je jadi belaka tu. Sebab apa? Sebab dia berasa tak sayang dengan agama dia. Dia berasa duk nak waktu tu makan, minum, boleh kenyang perut. Hak ni lah yang kita duk bosan. Jangan jadi orang Islam yang papa kerdano dalam bahasa Melayu dia kata. Papa kerdano ni maknanya tak ada apa sekarang nak makan. Tengah hari selagi nak makan ambil mana tak tahu lagi. Ni papa benar tu. Fakir benar-benar tu. Siapa kau kena duk minta Nabi lari juga. Orang yang ada harta benda jangan siapa kau habis kepada orang siapa kau tinggal anak bini. Nabi katanya yatakaffafunan nas. Balik pok ni habis harta bagi sedekah waktu sedekah kat ni boya mati anak dia bini dia miskin siapa kau kena duk minta dengan orang tak boleh. Ada satu sejarah di zaman Nabi, orang tu harta dia banyak. Dia ada anak tino, kalau tak silap saya dah, ada anak tino seorang. Dia ni orang hati murah. Nabi pergi ziarah dia. Dia royak ke Nabi, saya berasa nak beri harta saya ni semua kat orang. Sebab nak beri boleh pahala banyak. Nabi kata tak boleh. Bukan arti Nabi lari tu haram dak. Nabi tengok maslahat tak molek kalau sekiranya beri habis. Kalau gitu setengah Nabi lagu mana? Nabi katanya setengah pun tak molek. Kalau gitu bagi 3, nak beri kat orang 2, nak milik boleh ke tak? Nabi katanya banyak tu. Ya fikir semula. Kalau gitu saya nak bagi segie, lepas tu nak tinggal lagi 2 gie. Nabi katanya tu kira katanya bobo molek. Tu pun Nabi ayat katanya wasulusu katsir. 1 dan 3 maknanya 1 gie. Kamu nak ui tu pun banyak dah tu. Sebab harta banyak sungguh. Tanah lagi, mah lagi, duit lagi banyak. Ya nak ui kok orang. Kalau bagi 3 kan, ya nak ui Nabi dia ayat katanya wasulusu katsir. 1 dan 3 tu pun banyak dah. Sebab apa? Sebab Nabi dia tak save jadi orang seorang ni mati. Bila dia tinggal bini, tinggal anak, nanti tengok anak miskin, nanti nak ngepek kepada mak pok pula. Pok aku dulu harta duit belana. Tapi bila dia mati sakor sekut habuk tak boleh bagi. Habis.
Walaupun pergi kok jalan molek, tapi jalan molek dalam Islam ni dia suruh kira pasal munasabah ke tak munasabah. Tengok. Inilah dalam Islam. Sebab tu bila kita faham Islam mengikut matatan yang standard ni, maknanya bobo molek hak Nabi ngajar yang Allah Taala royak dalam Quran, barulah kita faham Islam molek. Hak duk bosannya pergi faham Islam pasal serong, pasal reyuk, nak rutuh unuh. Lepas tu duk ambil hawa nafsu kata mari duk hurai. Ni tak boleh. Orang ngajar itulah maksudnya, orang menulis dia ambil hawa nafsu dia, hak dia nampak lagu mana tulis. Orang lagi baca lagu ni. Pas goliknya dia orang baca surat, dia percaya gapo dalam surat tu royak. Begitu juga setengah-setengah orang dia percaya gapo hak dia duk mengaji. Bodok kau royak semua nak hari. Lama-lama sampai kau percaya benda hak tak benar. Benar tak sengerti, tapi bodoh royak semua. Acik orang dengar tu, tak apa, percaya. Inilah apabila kita belajar matatan hak Nabi royak, hak Allah Taala royak, alhamdulillah. Orang ngajar pun kena cuci hati, kena faham molek gapo yang ada di dalam agama, barulah insya-Allah akan menjadi ajaran-ajaran yang diajar oleh Allah di dalam Quran dan Nabi royak di dalam hadis dia, barulah kita faham masuk siku dia panggil molek. Kalau jadi cak pun cak molek, kalau bulat pun bulat getes, tak ada katanya boleh tik tepat tu tepat ni, tak ada. Ni adalah ajaran Islam. Akhir sekali saya akhiri dengan satu hadis dah. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda katanya, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama mudah. Agama ni mudah. Walan yushaddad dinu illa ghalabahu. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad duljah. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Dengan secara umum hadis ni iaitunya Nabi royak agama itu mudah. Siapa-siapa yang duk payah urusan agama, nanti tengok agama naik atas kepala dia. Dah benda mudah, kita duk kacau payah. Payah sungguh. Gambar dah. Sebab agama ni dia tak ada pasal kena duk sapson payah gotu payah ni dak. Nabi pun royak fasaddidu, maka hendaklah kamu penuh-penuh. Nampak luar penuh. Urusan agama hak pasal kita tak ngaji lagi, ngaji we tahu. Wa qaribu, dan perapatlah kamu dengan agama. Wa abshiru, dan berilah berita gembira. Maknanya dalam agama ni tak ada pasal kena duk main pasal kasar, nanti merah muka sok modak dak. Dalam agama ni pasal panggil mari. Orang tak nampak hari ni belah dulu, boleh jadi esok lusa tahun depan, lama-lama dia faham sendiri. Duduk dia Allah Taala nak buka hidayah. Ni sebab itulah Nabi rakyat katanya, usahalah cari-cari jalan untuk apa? Untuk sapa kepada matlamat tujuan. Boleh jadi susah, boleh jadi payah pada permulaan, tapi dah lama-lama kita duk gigi insya-Allah akan menjadi satu perkara yang baik dalam kehidupan setiap orang Islam. Kalau sekiranya dia faham hadis ni, agama itu ialah perkara yang mudahlah dia. Tapi jangan siapa kau telajak doa.
bo mudah jadi halal belaka. Ha tu tak leh. Lama ke bo giwak gapo-gapo tak apa ustaz besar dah. Agama mudah. Boleh belaka. Ha. Warga tu boleh, hak ni halal, hak tu boleh. Ha tu. Benar hak haram tak apa. Agama kita mudah. Asal duduk di niat kosak kita, niat molek boleh molek. Ha jangan. Jangan. Ya ada juga niat molek tu, tapi ada masa dan tempat tertentu untuk kita beragama. Gitulah lebih kurang apa yang saya sediakan di sini, pasal kupah-kupah isi yang ada di dalam Quran sikit-sikit dan beberapa hadis yang saya baca kepada kita. Mudah-mudahan kita ni adalah orang yang selalunya syukur, sabar dan selalunya minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kehidupan kita di atas muka dunia ni betul dengan ajaran Allah. Nah, lepas tu jangan lupa beriman dan beramal soleh tu adalah punca boleh Allah Ta'ala nak menjadi seni tenang hidup kita. Lepas tu siapa yang diraka kepada Allah, tanda katanya hidup dia tak seni, tak seni. Walaupun nampak zahirnya seni, tapi hakikatnya sebenar di sisi Allah dia adalah orang yang duka cita dan orang yang susah dalam kehidupan dengan sebab dosa dan dia buat maksiat derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar inilah untuk J yang pertama, dan insya-Allah kita akan bersama dengan Syekh kita di hisah yang kedua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.